السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Muhammad Hadi Syarudin, siapa pendengar yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali pada tafsir kita, dan pada kali ini kita berada pada ayat 17 hingga berikutnya daripada surah Al-Ahqaf. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Dan orang yang berkata kepada kedua bapanya, "Cis bagi kamu berdua, apakah kamu berdua memperingatkan aku bahawa aku akan dikeluarkan, padahal sungguh telah berlalu generasi-generasi sebelumku." Dan keduanya mohon pertolongan kepada Allah, "Aduhai, berimanlah engkau nak. Sungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan atas mereka bersama dengan umat-umat yang telah terdahulu sebelum mereka dari jin dan juga manusia. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi." Jadi ayat ini menghuraikan bagaimana sikap mereka yang taat dan berbakti kepada ibu bapanya. Kalau ayat yang lalu menceritakan tentang sikap mereka yang taat dan berbakti kepada ibu bapa, sekarang ayat ini menghuraikan pula sikap lawan kepada perangai yang baik itu, pada tabiat yang baik itu. Sekarang lawan kepada sikap akhlak yang baik anak pada episod yang lalu. Jadi Ibn Ashur, pentafsir Quran yang terkemuka, dalam tafsirnya Tahrir Tanwir, mengatakan bahawa berkaitan dengan bahasan ayat ini, pendapat beliau sebenarnya berhubung dengan firman Allah SWT dalam ayat 7 sebelum dulu yang pernah kita bincangkan. Jadi ayat ini berpindah dari penjelasan tentang penderhakaan kaum musyrikin berkaitan dengan keesaan Allah SWT kepada penderhakaan lain berkaitan dengan kemestian berlakunya kiamat. Jadi ayat ni bagai menyatakan, kata Tahrir bin Ashur, "Dan sebutkanlah tentang orang-orang yang berkata kepada ibu bapanya." Jadi ada kaitan dengan ayat ke-7 yang lalu. Apa pun makna dan hubungannya tuan-tuan, jelas daripada ayat ni menguraikan sikap pemuda musyrik terhadap kedua ibu bapa yang beriman. Jadi ayat ni bagai menjelaskan kepada kita demikianlah keadaan orang yang taat. Dan bagi orang yang kafir yang berkata kepada kedua ibu bapanya, ni episod ni macam ni bunyi dia lebih kurang tuan-tuan. Jadi kaitan dengan ayat yang lalu. Ini adalah seorang pemuda yang membantah, meremehkan, kata-katanya yang amat kasar kepada ibu ayahnya. Uffin. Kata para ulama tafsir, uffin di sini dibaca dengan bagai-bagai wajah. Ada yang baca sebagai uffan, ada baca uffa, ada baca uffi, baris bawah, ikut kiraat-kiraat yang berbeza seperti ini nyatakan oleh para ulama. Contohnya Imam Qurtubi, ada baca dengan uffun, tasydid al-fa, marfu'a, munawwana. Ini merupakan kiraat Ibn Ya'mur. Humaid Juhduri pula membaca uffan bi tasydid al-fa wa nasab wa tanwin. Dan Amr bin Dinar pula membacakan uffu, tasydid al-fa bi rafa' min ghairi tanwin. Wa qara'a Abu Mutawakkil wa Ikrimah wa Abu Raja uff, mati saja, iskan, sukun. Abu Aliyah dan juga Abu Imran baca dengan uffi, tasydid fa wa ya sakinah umala. Untuk rahmati dan dikasihi sekalian, ini adalah kiraat-kiraat yang sampai kepada kita. Yang baca uffin ini merupakan kiraat jumhur lah, tapi ada kiraat-kiraat lain.
yang dijelaskan oleh para ulama, contohnya Imam Qurtubi tadi. Telah kita huraikan, setengah pendapat mengatakan peristiwa ni turun untuk Abdul Rahman bin Abi Bakar sebelum Islamnya. Ayahnya, ibunya mengajak kepada Islam tapi dia menolak. Ini merupakan pandangan ramai para ulama tafsir, tak dinafikan. Walau bagaimanapun, Aisyah radhiyallahu anha jelas kanat tunkir an takuna al-ayah nazalat fi Abdul Rahman, menolak sekeras-kerasnya perkara tersebut. Tahlif ala dhalika wa taqul law syi'tu la samaitu alladhi nazalat fihi. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, dia sanggup bersumpah, bahkan dia mengatakan dengan sumpah, memang ayat ni bukan turun terhadap Abdul Rahman. Abdul Rahman terkeluar daripada maksud ayat ini, dia tidak ada kena-mengena. Itu hanya berlaku kerana satu peristiwa ketika Marwan bin Al-Hakam datang untuk membuat propaganda, mengatakan bahawa Muawiyah telah membuat keputusan untuk melantik anaknya Yazid menjadi khalifah. Jadi di sini ditentang oleh Abdul Rahman habis-habisan. Lalu dihambat oleh Marwan bin Al-Hakam akan Abdul Rahman bin Abu Bakar ni. Maka Abdul Rahman telah pun melarikan diri pergi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Abdul Rahman mengatakan, tidak sama, tradisi yang kau buat ni lain daripada tradisi bapa aku Abu Bakar. Dia bukan melantik keluarga kami untuk menggantikannya, dia melantik Umar. Bagaimana kau nak samakan tindakan Muawiyah melantik anaknya, puteranya Yazid, macam tindakan Abu Bakar memilih Umar? Tidak sama sekali. Sebaliknya aku beritahu kepadamu bahawa tindakan Muawiyah itu sama macam tradisi Raja Rom dan Raja Parsi. Maka Marwan ni telah berkata kepadanya dengan marah, engkaulah sebenarnya sebab turun ayat yang Allah SWT gambarkan itu, ufilakuma ta'idanini an ukhraja wa kad khalatil qurun min qabli. Kamulah yang menyebabkan turunnya ayat. Ayat itu menegur kamu, menghina kamu, mencela kamu. Justru tak hairanlah kalau kamu menentang aku lagi sekali pada hari ini, kerana sikap ingkar itu, sikap takabur, sikap ego memang dah hadir dalam diri kamu sampai Allah turunkan ayat mengecam kamu, kan? Jadi Marwan ni bijak, tuan-tuan. Dia manipulit ayat itu sehingga seolah-olah kena pada Abdul Rahman pula. Itulah tak menghairankan kalau kau menentang aku, kerana engkau pun pernah menentang ibu bapa kamu sendiri sampai Allah turunkan ayat. Maksudnya begitulah tindakan Marwan. Dan ia ditentang habis-habisan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan ayat ni tak pernah kena mengena dengan Abdul Rahman adikku, tak pernah kena mengena dengan Abdullah. Sebaliknya, kalaulah ada ayat yang turun untuk menyentuh seseorang di kalangan kami, keluarga Abu Bakar, tentulah ia akan menyentuh aku terlebih dahulu dalam peristiwa hadisatul ifk, peristiwa fitnah di antara aku dengan salah seorang sahabat Nabi SAW, sampai dibebaskan oleh ayat daripada surah An-Nur. Jadi tuan-tuan faham ya, ini perkara berkaitan dengan ayat ini diturun sebenarnya umum kepada mana-mana manusia yang ingkar terhadap perintah ibu ayahnya dalam perkara-perkara ketaatan, maka dia termasuk di sini. Ayah ibu mengajak kepada perkara-perkara iman, dia menolak. Seperti yang pernah kita lihat sebelum ni. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada semua anak-anak yang ingkar, yang terlibat dengan perbuatan-perbuatan syirik pada Allah SWT, yang keluar daripada Islam. Ayah ibunya menghantar, mendoakan daripada jauh, memberi segala kemudahan untuk dia belajar, tiba-tiba dia murtad. Dah murtad lah tuan-tuan, hukumannya adalah yang telah tetapkan dalam Islam. Bagi burukkan ayah ibunya sendiri pun ramai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menafikan dia mempunyai hubungan darah daging ayah ibunya. Apa dia jenis manusia ni tuan-tuan? Manusia yang paling tak mengenang budi ayah ibunya. Dia menafikan, dia berkata telah lalu ramai manusia mati, tapi tak ada seorang pun yang kembali ke dunia menceritakan perkara-perkara gaib yang berlaku terhadapnya dalam kubur. Maka perlu apa aku beriman pada seruan ayah dan ibu ni? Bahkan kata-katanya lebih kasar daripada itu. Ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli. Cis, dua orang tua, jangan menyebutlah. Seolah-olah begitulah tuan-tuan, kalau kita faham dari sudut ayat yang digunakan oleh Allah di sini. Wa huma yastaghithanillah, kedua ibu bapanya mohon pertolongan kepada Allah. Yalah ibu ayah, kalau kalian menghadapi masalah seperti ini, anak-anak derhaka, anak-anak keluar dari Islam, mohon kepada Allah keselamatan. Dah bagai usaha kamu lakukan, maka mohonlah kepada Allah di kejauhan malam. Bangunlah malam berdoa kepada Allah SWT, kerana rahmat Allah ni masih terbuka. Mudah-mudahan masih lagi ada peluang untuknya bertaubat. Dia berkata kepada anaknya, wailaka amin, inna wa'dallahi haqq, fayaqulu ma hadha illa asatirul awalin. Nak, dengar baik nak, kamu derhaka kepada Allah, nanti kamu kena seksa. Jawapannya, nah ini cerita yang balik, ini balik-balik cerita yang bawa. Ini cerita dongeng lah ya, jangan percayalah. Lalu Allah tutup tirai ini tuan-tuan, ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Mereka itulah orang yang telah pasti azab ke atas mereka
Maksudnya mereka itulah orang yang golongan yang sama seperti orang kafir, yang merugikan dirinya, keluarganya pada hari kiamat. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, kata Al-Hasan dan kata Ada, maksud ayat ini adalah orang kafir, orang yang keji dan orang yang derhaka kepada ibu bapanya, dan dia mendustakan hari kebangkitan semula. Jadi ayat ni tuan-tuan membagi pada kita berita gembira bahawa yang dimaksudkan di sini adalah orang yang kafir, yang akan menyebabkan Allah humbankan mereka ke dalam neraka. Allah menjelaskan kesudahan anak ini, dan orang bersikap dengan sama dengan sikapnya itu, bahawa mereka yang jauh daripada kebenaran ni, mereka itulah yang telah ditetapkan seksa Allah ke atas mereka. Mereka inilah orang yang rugi, yang menghadapi kerugian yang tidak ada tolak bandingnya. Ayat ini menggambarkan betapa keras sikap dan derhakanya si anak sampai dia berbantah-bantah dengan ibu bapanya. Dia tak bercakap pada salah seorang, tapi dia punya dialog itu kepada kedua-duanya sekaligus, dengan perkataan yang begitu kasar dan juga perkataan begitu kesat ditujukan. Dia sudah bahasa Arab, kalau kita lihat perkataan off, offin ke, offan ke, off ke, bukan sama dengan ops kita tu tuan-tuan, lain. Off ini satu kata bagi melukiskan kemarahan, kejemuan, kebencian. Dia ni diambil daripada suara nafas orang yang sedang marah, orang yang sangat kecewa, orang yang sangat kesal. Penambahan tanwin di hujung ni tuan-tuan bagi mengucapkan, mengisyaratkan rasa yang amat benci. Nanti kita akan lihat lagi lebih lanjut berkaitan dengan permasalahan hubungan ayah ibu ni. Allah SWT turut menguraikan dalam surah Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nanti kita lihat perkara ni tuan-tuan. Perkataan wailak diambil perkataan wail yang diletakkan bagi menunjukkan satu rasa, maknanya hukuman, satu padah yang nak disebut. Laka tuan-tuan, perkataan laka, wailak, perkataan laka telah pun dipermudahkan, disingkatkan sini, digabungkan dengan perkataan wail hingga jadi perkataan wailaka. Asalnya wailun laka, tapi wailaka. Jadi perkataan ini biasanya terjemahkan dengan maksud celakalah engkau. Ini kebanyakan para ulama menterjemahkan seperti itu. Tapi adalah sedikit contradiction. Dari sudut hukum akalnya, tentulah seorang ayah, seorang ibu walaupun marah sekali macam mana pada anaknya, macam mana teruk sekalipun rasa kebencian tersebut, naluri rasa sayang tidak akan membenarkan mereka untuk mengatakan perkataan seperti ini tuan-tuan, kecuali lah kalau penyelesaian itu sampai ke klimaksnya. Jadi penggunaan di sini mungkinlah tidak menggambarkan doa kecelakaan ke atas anak, tetapi dia hanya merupakan rasa kesal dalam diri lantaran tidak ada respon yang positif daripada anak itu sendiri. Mungkin ada dua maksud. Mungkin pertama maksud kerana penyesalan yang sampai ke klimaksnya, kemarahan yang memuncak menyebabkan dia sanggup mendoakan kecelakaan. Ataupun yang kedua, kalau masih ada lagi naluri situ, jarang-jarang ibu yang nak mendoakan keburukan, kecelakaan ke atas anaknya. Jadi mungkin ia juga bermaksud mood kemarahan yang amat sangat, sehingga dia mengatakan, ibu tak senang macam ni nak. Kalau kamu kekal seperti ini, ibu bimbang kamu akan menghadapi kesusahan dalam hidup, kecelakaan dalam hidup. Seolah-olah dalam keadaan yang lebih ringan seperti itu. Al-qaul ni tuan-tuan, dalam perkataan yang digunakan sini, al-qaul merujuk perkataan pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, dalam difahami oleh kebanyakan para ulama di sini merujuk kepada satu benda yang telah menjadi pasti, yang telah tercatat dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketetapan Allah yang pernah kita bincangkan dahulu dalam surah Sad sebagai contohnya, qala fal haqqu wal haqqa aqul la amla anna jahannam minka wa man tabi'aka minhum ajma'in. Dulu kita dah bincang perkataan haq dan juga aqul di situ, maknanya satu perkara yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelaslah kepada kita bahawa ayat ini turun untuk mengisahkan anak-anak yang derhaka kepada Allah SWT dan derhaka kepada ibu bapanya. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan lanjutkan ayat yang berikutnya, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa likullin darajatun mimma amilu wa liwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Masing-masing darjat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, agar Allah memenuhi bagi mereka amal-amal mereka yang telah mereka kerjakan tanpa mereka dirugikan. InsyaAllah kita akan bincangkan ayat ke-120 hingga berikutnya dalam pertemuan akan datang. Allahu a'lam
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.